Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Semoga Allah SWT memberikan kesihatan yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini anda bersama dengan saya, Ustaz Zai. Kita akan sambung semula kita punya kelas, kita punya kisah hari ini. Kita berada dalam siri kisah Nabi Ulul Azmi dalam Al-Quran. Kisah Nabi-Nabi Ulul Azmi dalam Al-Quran. Nabi Ulul Azmi ini ada 5 orang. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini 5 orang Nabi Ulul Azmi. Kenapa mereka ni digelar dengan nama Nabi Ulul Azmi? Sebabnya mereka ini menerima ujian yang sangat-sangat berat dalam hidup mereka, dan mereka ini dilantik menjadi Rasul. Ujian mereka ini bukan sahaja melibatkan diri mereka, melibatkan keluarga mereka, melibatkan masyarakat yang mereka hidup, dan juga melibatkan kaum dia yang menolak ajaran dia. Macam yang kita tengok dalam siri yang sebelum ini, kisah Nabi Nuh, bagaimana dakwah dia selama 950 tahun tidak didengar oleh majoriti kaum dia. 950 tahun berdakwah, tapi yang mengikut dia kurang 100 orang. Bayangkan betapa penatnya kerja Nabi Nuh ini, tetapi dia tak pernah merungut. Hebatnya Nabi Nuh ni. So kita belajar tentang kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi kaum yang sangat-sangat degil. Hari ini saya nak bawa satu lagi kisah yang sangat-sangat menarik. Kisah seorang lagi Nabi yang dianggap sebagai Nabi Ulul Azmi. Nabi yang mempunyai kekuatan dan keazaman yang tinggi. Siapakah Nabi itu? Nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ulul Azmi. Kenapa dia nama Ulul Azmi? Kenapa dia ini digelar Ulul Azmi? Nabi Nuh saya faham lah, sebab dia ni berdakwah 950 tahun, orang tak nak dengar dakwah dia. Itu kita faham. Tapi Nabi Ibrahim, apa ujian dia ya? Apa yang berat sangat dalam dia punya hidup ini yang menyebabkan dia ini dianggap sebagai Nabi Ulul Azmi? Nabi yang mempunyai, orang kata apa, mempunyai ujian yang berat dan keazaman yang tinggi. Itu nombor 1. Dalam siri-siri video yang akan datang berkaitan Nabi Ibrahim, kita akan tengok bagaimana Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim ini Nabi Ulul Azmi. Apakah kriteria yang ada pada Nabi Ibrahim yang menyebabkan Allah menjadikan dia Nabi Ulul Azmi? Itu nombor 1. Nombor 2, kita kadang-kadang kita tak perasan yang sebenarnya Nabi Ibrahim ini sangat-sangat rapat dengan kita. Ya ke Ustaz? Apa yang rapat Sebenarnya kalau kita sedar dan tak sedar, nama Nabi Ibrahim ini disebut hari-hari oleh kita. Hari-hari, padahal dia bukan Nabi kita. Dia bukan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi umat kita ini, umat akhir zaman ni. Tak ada Nabi sebelum-sebelum ni. Tapi namanya disebut oleh kita hari-hari. Kat mana Ustaz? Cuba kita tengok, kita baca tahiyat akhir. Sampailah ayat kita baca, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada nama Nabi Ibrahim dekat dalam kita punya tahiyat akhir itu. Apa spesialnya Nabi Ibrahim sampai namanya ada dalam kita punya bacaan solat? Kenapa nama Nabi lain tak ada? Kenapa nama Nabi Ibrahim ada? Ini kita akan tengok juga dalam siri-siri video berkaitan Nabi Ibrahim, insya-Allah. Dan kita juga nak tengok kenapa Nabi Ibrahim ini dinamakan sebagai Nabi Ulul Azmi. Apa yang dia terima? Apa yang ujian besar yang dia hadapi ini sehingga dia ini digelar sebagai Nabi Ulul Azmi. So untuk bermula dengan kita punya kisah ini, jom kita tengok sama-sama siapakah Nabi Ibrahim ini. So Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang antara yang terawal
dan dia ini sebenarnya adalah keturunan daripada, dia ini adalah bapa kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalaulah kita buatkan susu galur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya, akhirnya bercantum kepada Nabi Ibrahim. Sebab itulah nama Nabi Ibrahim itu ada dalam selawat kita. Itu nombor satu. Kenapa nama ada dalam selawat? Sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran, Allah sebut Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Apa Allah sebut? Sesungguhnya Allah telah memuliakan Adam, Nabi Adam. Kenapa Allah muliakan Adam? Sebab dia makhluk pertama, manusia pertama dicipta di atas muka bumi ini. Wa Nuhan, Nuh. Kenapa Allah muliakan Nuh? Sebab hebatnya dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh ini. Wa ala Ibrahim, dan keluarga-keluarga Ibrahim, susu galur Ibrahim. Siapa susu galur Ibrahim ni? Antaranya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Anak kepada Nabi Ishaq adalah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anaknya adalah Yusuf. Nampak tak? Bersambung, sambung keluarga Nabi Ibrahim ini. Dan Allah sebut satu lagi, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Siapakah keluarga Imran ini? Imran ini adalah ayah kepada seorang perempuan yang bernama Maryam. Maryam ini siapa? Ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. So hebatnya orang-orang ini sehingga Allah sebut nama mereka dalam Al-Quran. Ala Ibrahim adalah keluarga-keluarga Nabi Ibrahim, descendant daripada Ibrahim, sehinggalah anaknya Ismail, sehinggalah Ishaq, sehinggalah Yaqub, sehinggalah Yusuf, dan adik-beradik Yusuf itu yang 11 orang itu, sehinggalah pada akhirnya bercantum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Nabi Ibrahim yang kita selalu sebut. Kerana apa namanya disebut? Kerana dia adalah keturunan Rasulullah yang pertama sekali. Allah nak bagi tahu kita ini datang daripada keturunan Rasulullah. Nabi Muhammad ini datang daripada keturunan Rasulullah, yang datang daripada keturunan Nabi Ibrahim. Sebab itu Allah muliakan dia. Itulah kisah Nabi Ibrahim yang namanya sudah disebut lama oleh Allah SWT. Berapa kali nama Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran? Diriwayatkan ataupun bila dikira-kira semula, nama Nabi Ibrahim disebut 69 kali. Perkataan Ibrahim disebut 69 kali. Berapa kali? 69 kali. 69 kali ini disebut dalam pelbagai surah. Disebutkan ada dalam 25 surah. Antara surah yang disebut nama Nabi Ibrahim, surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, surah Hud, surah Maryam, surah Al-Hajj, surah Al-Ankabut, surah Az-Zukhruf, surah Al-Dhariyat, surah Al-Mumtahanah pun ada juga. So banyaklah surah-surah ini disebut banyak kali dalam ayat yang ada perkataan Nabi Ibrahim ini disebut berkali-kali dalam surah-surah yang saya sebut tadi tu. So inilah kisah Nabi Ibrahim, iaitu seorang manusia yang merupakan bapa kepada bapa Nabi SAW. So keturunan dia merupakan keturunan Nabi SAW. Sebab itulah namanya disebut dalam selawat kita bila kita baca tahiyat akhir. Inilah dia kehebatan Nabi Ibrahim. Tidak menjawab soalan lagi, Ustaz, saya dah faham dah. Okey, nama disebut dalam selawat sebab dia ini merupakan keturunan pertama Rasulullah. Okey, saya faham. Tetapi kenapa dia ini digelar Nabi Ulul Azmi? Apa kelebihan Nabi Ibrahim ini? Nabi Nuh, kelebihan dia berdakwah 950 tahun. Sangat amazing. Sangat, orang kata apa, hebat betul. Tak pernah dibuat orang 950 tahun. So, apa yang Nabi Ibrahim buat? Apakah ujian Nabi Ibrahim? So ini yang kita akan tengok dalam siri-siri akan datang. Sebenarnya Nabi Ibrahim ini
diberikan satu amanah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amanah itu? Amanah itu Allah hanya berikan kepada Nabi Ibrahim sekiranya dia melepasi ujian-ujian yang Allah telah berikan. Ujian yang menimpa Nabi Ibrahim bukan 5 hari peperiksaan dia, oi. Bukan 5 hari. Ujian yang menimpa Nabi Ibrahim, Allah uji dia daripada dia kecil sehinggalah dia ke akhir hayat. Allah uji dia whole time, whole life dia dengan ujian, barulah Allah luluskan dia untuk menjalankan amanah Allah. Apakah amanah yang Allah nak berikan kepada dia ini? Ini kita tengok dalam kelas akan datang, dalam siri yang akan datang. Dan apakah ujian yang Allah beri ni? Betul ke ada ujian ni? Memang betul. Sebenarnya Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Seingat saya itulah ayat dia. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut wa idh batala Ibrahim rabbuhu, apabila Ibrahim telah diberikan ujian, is being examined, dia telah diuji oleh Allah bikalimatin, dengan beberapa kalimah-kalimah ujian. Maksudnya dia ada banyak siri-siri ujian. Fa'atammahun, maka dia ini melepasi kesemua ujian ini. Macam saya sebut, ujian dia bukan one time, one shot, bukan 5 hari macam SPM, bukan macam UPSR, tetapi dia sepanjang hayat punya ujian yang tidak pernah dihadapi oleh orang lain, yang sangat hebat. Fa'atammahun, dan dia melepasi ujian-ujian ini. Bukan dia melepasi salah satu, dia melepasi kesemuanya dengan cemerlang. Maka Allah sebut pada dia, qala inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim, aku ingin melantik kamu untuk menjadi imam kepada seluruh manusia. Sebab itu nama Ibrahim kita sebut dalam kita punya selawat, dalam kita punya tahiyat akhir, kerana dia merupakan imam kepada seluruh manusia. Apa yang tugasan Allah bagi kepada Nabi Ibrahim ni? Apakah ujian yang Allah bagi? Diriwayatkan sebenarnya Nabi Ibrahim menempa 5 ujian besar dalam hidup dia. Ujian pertama, untuk bercakap dengan ayahnya sendiri yang merupakan tukang buat berhala. Ujian kedua, bercakap dengan raja di tempat dia duduk dan kaumnya, sehingga dia ini diancam untuk dibakar hidup-hidup. Ujian ketiga, diberikan ujian tidak mendapat zuriat sehingga umurnya lanjut sangat-sangat. Umur dah 80 tahun, dah 90 tahun, dah tak ada harapan. Kalau dari segi fizikalnya, dari segi saintifiknya, tak mungkin ada anak. Allah bagi dia ujian. Ujian keempat, dah dapat anak. Alhamdulillah, Allah suruh tinggalkan di padang pasir. Ujian kelima, anak itu dah besar, dah jadi remaja. Allah suruh sembelih, bunuh anak itu. Hebat ke tak hebat ujian ni? Kita pernah ke tak hadapi ujian ini? So dalam siri-siri yang akan datang, saya akan cerita satu persatu ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. So tuan-tuan dan puan, itulah dia serba sedikit introduction of Nabi Abraham ataupun Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Nabi Ulul Azmi yang kedua dalam siri Nabi Ulul Azmi yang kita tengah belajar sekarang. Semoga memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Kita tunggu siri akan datang. Kita nak masuk cerita ujian yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim nak berdakwah kepada ayahnya yang bukan setakat kafir penyembah berhala. Ayahnya level up sikit. Ayah dia tukang buat berhala. Bagaimana dakwah dia dan bagaimana kesusahan dia, kita tunggu dalam video akan datang. Saya Ustaz Zai. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana
sentiasa belajar kisah-kisah dari Al-Quran. Semoga menjadi manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.